Kami baru saja melalui sesi parlimen tahun ini. Sesi parlimen ini menjadi satu sesi yang cukup menarik. Yang menarik kerana selepas beberapa tahun di Malaysia sejak kemerdekaan, kali ini di parlimen kita ada satu usul yang dibawa. Satu usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Tidak percaya terhadap Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri. This is the first time it has happened. The first time a sitting Prime Minister goes to Parliament and faces a vote of no confidence. Of course, that vote of no confidence did not come up. Tapi saya rasa semua rakyat di Malaysia sini sokong supaya satu usul dibawa, supaya kita dapat lihat satu keputusan diambil bahawa kita tidak lagi sokong kepada Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri negara. Kenapa? Kemampuan kita sebagai rakyat, apabila kita tanya berkenaan dengan isu-isu kewangan, you and I know, when it comes to matters of finance, kalau kita disiasat oleh pihak polis, senang saja. Kalau income tax department datang jumpa kita, mereka akan tanya, apakah wang kamu? Can you declare your assets? Can you declare your fund? Senang. Untuk kita, bila kita ditanya, berapa wang kita ada, berapa akaun kita ada, kita boleh ingat. Kalau tanya kepada saya, berapa akaun saya boleh bagi tahu. Terus terang cepat saya boleh bagi tahu. Saya ada 2 akaun. Satu di Public Bank, satu di HSBC. Kalau tanya saya, berapa wang saya ada dalam itu akaun, saya lebih senang bercakap dengan kerana saya tahu dalam saya punya akaun ada berapa wang. This is basic. We all know where our accounts are. We all know how much money we have in our account. Kalau tanya sama saya, Sim, you ada 2.6 billion dah? I will tell you memang saya tak ada 2.6 billion dah. Betul tak? Saya rasa semua rakyat di sini pun sama. We know what we have in our account. We know what we don't have in our account. Tapi di Malaysia ada satu orang. Ini orang, you tanya sama dia, bos, you punya account mana? Dia cakap, account lah. Account ini saya kena fikir berapa bulan dulu lah. You tanya sama dia, bos, you punya account ada 2.6 billion lah. Dia cakap, tunggu. Ini kena siasat, ini banyak serius hal. Saya kena cari 5 orang, 4 orang, buat satu komiti. Kerana dia kena siasat, saya ada akaun, mana punya akaun, saya ada berapa wang dalam akaun ini. Apa dia buat? Dia cakap, okey, sekarang ada isu akaun saya. Saya kumpul orang-orang yang paling kuat negara ini. Saya kumpul ketua polis negara. Saya kumpul peguam negara. Saya kumpul ketua SPRM. Saya kumpul governor bank negara. Ini orang, 4 orang yang paling berkuasa. They are the top officers of their individual institutions. The Prime Minister ropes them in, sets up a special task force. Why? A special task force untuk menentukan adakah akaun itu mengandungi 2.6 billion ini. Why do you need 4 people of such high standing to answer one simple question? Bolehkah kita sebagai rakyat terima? Alright. Dia kata, bagi dia masa. Bagi special task force masa untuk siasat. Walaupun saya sebagai peguam, saya terus terang cakap, there is no need for special task force. You as Prime Minister, you know which account you have. When we ask you, you answer us, you tell us, you got 2.6 billion in your account or not. Tell us now, correct or not? Simple. Tapi dia ada special task force, okay. Saya sebagai ahli parlimen, saya sebagai ketua Biro Undang-Undang SDAP, National Legal Bureau Chief, saya tanya, why do you need a special task force? What is their role and what are they investigating? Langsung masa itu tidak dapat jawapan kerana mereka tak tahu macam mana nak jawab. You have a whole big system just to investigate something as simple as this. Lepas itu kita dengar berita bagaimana special task force ini memulakan siasatan. Mereka siasat hal ini, siasat 2.6 billion. Tiba-tiba kita dengar satu hari ada kemungkinan satu kertas bertuduhan, the possibility of a charge sheet that might emerge. Whether true or not, we don't know.
peguam negara kita, our Attorney General, he goes to work and he is told that today, please go home. You got no more job. You are not Attorney General anymore. Only in this country, dalam negara ini saja, tuan-tuan, kita sebagai satu negara maju. Kalau kita nak seluruh dunia lihat kepada kita, Malaysia, sebagai an example of justice, an example of fair play, an example of prosecutorial independence, kita mesti menunjukkan bahawa tidak ada sebarang kuasa yang boleh mencampuri sistem syarikat kita. Tapi kita lihat bagaimana dalam kes ini. Saya tidak tahu sebabnya. I do not know the reasons behind it. But I think all of us Malaysians, we believe that it had to do with the removal, it had to do with the possibility of a charge. Ini perkara-perkara yang saya bangkitkan di parlimen. Di dalam parlimen pun saya tanya menteri, jawab saya dua hal. Satu, Gani Patel itu adalah peguam negara. Beliau direhatkan oleh kerana beliau dikatakan sakit, oleh kerana kononnya sakit. Saya nak tanya rakyat semua di sini, kita semua manusia biasa. Kalau kawan kita itu sakit, kita sudah tentu tanya sama dia, hari-hari tanya sama dia, bos, you sakit kah? Apa yang dia sakit? You okay kah? We would have asked, you would have checked. Kita minta dia punya doktor bagi report. Dia tahu, kita tahu, semua orang tahu. Mana ada orang, bila kita lihat, one day, overnight, kita cakap, okay, tonight, no more job for you, balik, you are not well, you cannot be Attorney General anymore. Ini berlaku di Malaysia. Dan saya nak tanya kepada rakyat di sini, kita semua boleh fikir, kita semua orang yang ada pelajaran, kita semua orang yang tahu apa yang berlaku. Dalam parlimen saya tanya kepada Menteri Dalam Negeri, saya tanya kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, saya tanya you jawab, you Menteri Dalam Negeri, saya mau tahu sekarang. Number one, bila disebut charge sheet ini, adakah betul-betul wujud charge sheet ini? Kita nak tahu sebagai rakyat. Kenapa kita nak tahu? Kita nak tahu kerana kalau betul-betul ada charge sheet, semua orang di sini saya rasa setuju. Kalau ada charge sheet, bolehkah Datuk Seri Najib terus menjadi Perdana Menteri di Malaysia? If there is a charge sheet, can Najib Tun Razak remain as the Prime Minister of Malaysia? Can or not? Can you have a Prime Minister, still Prime Minister, while investigation against him? Of course, dalam undang-undang, that is not proper. It can happen, but it is not proper. Kenapa? Kerana kita tidak boleh harapkan seseorang itu siasat bos sendiri. This is something that we can think about. Kita semua boleh fikir, macam mana satu orang polis mau siasat Perdana Menteri. Macam mana seseorang itu berani untuk siasat Perdana Menteri kalau Perdana Menteri itu ada kuasa, bukan Najib, tapi generally. Jadi kita sebagai rakyat, kita semua tahu bahawa ini adalah satu masalah. Isu ini dibawa ke parlimen. Di parlimen memang kita mulakan topik ini. Kita bicara berkenaan dengan topik ini, isu 2.6 bilion. Datuk Seri Azalina Osman, dia sebagai menteri di dalam pejabat Perdana Menteri, dia datang ke parlimen dan dia bagi tahu kepada kita, don't worry, the Prime Minister will respond to all the allegations on the last day of parliamentary sitting. Dia sendiri yang cakap. Jadi saya sebagai ahli parlimen, I say very good. Semua rakyat tanya soalan ini. Datuk Seri Azalina cakap answers will be given on the last day. Jadi last day of parliament, saya pergi ke situ awal pagi. 10 o'clock we were there, we waited for him. Adakah Datuk Najib datang ke parlimen untuk jawab? Kita pergi ke sana, dia cakap I will answer, everybody wants to know, no problem, I will answer. Dia tak datang ke parlimen. Pasal itu hari itu saya tanya kepada ahli parlimen Barisan Nasional, kenapa Perdana Menteri kamu tak datang untuk jawab? Jawapan yang dia bagi, dia kata Perdana Menteri dinasihatkan oleh peguam negara baru supaya jangan memberi satu penjelasan di parlimen kerana kes ini masih dalam siasatan. Dan dia gunakan isu itu, alasan itu, the excuse that was given or the reason given is that the Prime Minister cannot speak about it because at that time he was still under investigations and therefore he should not explain in parliament. Tapi apa yang kita lihat? Kita lihat 2 minggu selepas daripada itu, minggu lepas, di dalam
UMNO. Dalam persidangan UMNO kita lihat Najib Tun Razak ke situ, Perdana Menteri ke situ, dan dia bagi satu penjelasan. So isu yang bangkit adalah ini. Kalau peguam negara cakap ini kes masih dalam siasatan, jadi you jangan cakap sama siapa-siapa. Oleh itu Perdana Menteri cakap, okey, dalam parlimen I will not explain. Kenapa di dalam persidangan UMNO you can explain? Kenapa sana boleh explain tapi parlimen tak boleh explain? This is a question that we should ask him. This is a question that we should ask the Attorney General. Is it true that the Attorney General advised him like that?